saya Fatin Yasmin Fakihah binti Mustafa. Saya pelajar tingkatan 6 SMK Sultan Abdul Aziz Shah Kajang. Pada hari ini, saya ingin membincangkan mengenai semangat tokoh Ibnu Sina. Nama sebenar beliau ialah Abu Ali Al-Husin bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Di barat, beliau dikenali sebagai Avicenna. Beliau berbangsa Parsi dan dilahirkan pada tahun 980 Masihi di Afshana, berhampiran dengan Bukhara, Turkistan. Pada umur 10 tahun, beliau berjaya menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu-ilmu agama seperti fiqh, usuluddin, tasawuf dan lain-lain. Antara bidang ilmu yang dikuasai oleh beliau ialah falsafah, kedoktoran, astronomi dan fizik. Beliau merupakan tokoh pemikir dan penulis termasyhur pada zaman keemasan tamadun Islam pada abad ke-11 hingga ke-13 Masihi. Semangat beliau yang pertama ialah kanon fiktif, iaitu peraturan perubatan. Ia merupakan sebuah ensiklopedia lengkap mengenai perubatan. Ia mengandungi 14 jilid dan dianggap himpunan perbendaharaan ilmu perubatan. Karya ini menyenaraikan ubat-ubatan dan penyakit yang melibatkan semua bahagian anggota badan. Ilmu perubatan moden banyak mendapat manfaat dari karya Ibnu Sina, khususnya dari segi penggunaan ubat, diagnosis dan pembedahan. Ibnu Sina menghasilkan 250 hasil karya dan masih kekal hingga ke hari ini, termasuklah 116 buah karya dalam bidang perubatan. Kebanyakan karyanya menggunakan bahasa Arab dan sebahagiannya menggunakan bahasa Parsi. Sumbangan beliau yang kedua ialah dalam bidang psikologi. Ibnu Sina memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa penemuan baru yang kini dikenali sebagai ilmu psikomatik. Ibnu Sina memperkenalkan kaedah rawatan penyakit jiwa kerana menyedari kepentingan emosi dalam proses pemulihan pesakit jiwa dan tekanan perasaan. Melalui rawatan psikologinya, Ibnu Sina berjaya merawat seorang pembesar dan seorang kerabat pemerintah wilayah Jordan. Ibnu Sina mengkaji bidang perubatan mengenai kesan gangguan minda ke atas jasad dan telah banyak menulis karya berkaitan gangguan psikologi. Sumbangan beliau yang ketiga ialah dalam bidang perubatan lain. Ibnu Sina merupakan perintis kepada pengenalan penyakit saraf. Beliau merupakan doktor pertama yang menyamai sistem peredaran darah manusia. Beliau juga merupakan doktor pertama yang berjaya mengubati penyakit radang selaput otak dan mampu mengubati penyakit serius seperti bara, termasuklah bara usus. Ibnu Sina pernah menyatakan bahawa penyakit bara lebih banyak menyerang golongan wanita. Ibnu Sina mengembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung. Beliau berjaya mengenal pasti ketidakseimbangan hormon dalam beberapa detik sahaja melalui ilmu diagnosis ini. Kaedah ini masih dipraktikkan oleh ramai doktor di Pakistan, Afghanistan, China dan India. Mereka mempunyai kepakaran dalam menentukan penyakit seseorang melalui denyutan jantung. Sumbangan beliau yang keempat ialah sumbangan sebagai seorang doktor. Ibnu Sina digalas sebagai Medicorum Principal, iaitu Raja Diraja Doktor, oleh masyarakat Latin skolastik. Dunia Islam menganggap Ibnu Sina sebagai Zenis, iaitu puncak tertinggi dalam ilmu perubatan.
Ibnu Sina pernah berkhidmat sebagai doktor diraja kepada Sultan Nuh II bin Mahmud di Bukhara pada tahun 997 Masihi ketika berusia 18 tahun. Beliau berjaya mengubati Perdana Menteri Kerajaan Saman lalu dilantik sebagai doktor istana. Ibnu Sina digelar sebagai Al-Sheikh Al-Rais, iaitu guru para raja, manakala dalam bidang kedoktoran beliau digelar Raja Para Doktor dan Raja Ubaid. Kesimpulannya, Ibnu Sina merupakan tokoh sarjana Islam terulung dalam dunia perubatan. Beliau diiktiraf sebagai bapa kedoktoran kerana menyatukan teori perubatan Yunani dan pengalaman ahli perubatan India dan Parsi dengan pengalaman sendiri. Sumbangan dan pengaruh Ibnu Sina dalam bidang perubatan sehingga kini masih dimanfaatkan oleh dunia Islam dan Barat. Sekian, terima kasih.